Satu insiden tragis baru-baru ini dilaporkan berlaku di Korea Selatan, melibatkan sekumpulan warga negara Malaysia. Apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik kejadian ini? Mari kita lihat dua versi laporan mengenai perkara ini yang sedikit berbeza, satu dari media Korea Selatan dan satu lagi dari keluarga mangsa. Berita versi pertama ini adalah berdasarkan laporan media Korea Selatan yang dipetik daripada kenyataan rasmi pihak polis. Akhbar harian berbahasa Inggeris, The Korea Herald, melaporkan bahawa seorang warga negara Malaysia disahkan terkorban selepas terlibat dalam satu perselisihan faham fizikal membabitkan 10 orang individu di daerah Eum Seong, wilayah Chung Cheong Utara, Korea Selatan, pada awal pagi Ahad. Kehadiran sebahagian warga negara Malaysia di sana dipercayai menggunakan visa pelancong sebelum bekerja di sektor perkilangan dan menetap melebihi tempoh sah. Kejadian berkenaan berlaku kira-kira jam 3 pagi di hadapan sebuah bangunan komersial. Menurut sumber, perselisihan berlaku apabila dua kumpulan warga negara Malaysia berkenaan dipercayai berkumpul di lokasi tersebut. Susulan perselisihan tersebut, Balai Polis Eum Seong telah menahan seorang lelaki warga negara Malaysia berusia lingkungan 40-an bagi membantu siasatan lanjut. Siasatan awal mendapati kedua-dua kumpulan yang disertai suspek dan insiden tersebut terlibat dalam perkelahian skala besar di lokasi kejadian. Kesan daripada insiden itu, seorang mangsa telah tewas, manakala seorang lagi individu mengalami kecederaan dan dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan lanjut. Selepas insiden berlaku, suspek dilaporkan melarikan diri ke sebuah kediaman berhampiran sebelum pihak polis berjaya berkas beliau kira-kira sejam kemudian. Mangsa yang dikejarkan ke hospital berdekatan disahkan meninggal dunia tidak lama selepas itu, manakala seorang lagi individu yang mengalami kecederaan serius masih menerima rawatan di hospital. Berita versi kedua ini pula merupakan laporan media tempatan berdasarkan perkongsian dan kenyataan daripada ahli keluarga mangsa. Menerusi perkongsian di media sosial, individu yang terkorban dikenali sebagai Ahmad Shah. Beliau dipercayai menjadi mangsa keadaan sewaktu cuba meneraikan perselisihan tersebut. Menurut Ain Safia, adik kepada mangsa, dia dimaklumkan mengenai insiden berkenaan kira-kira jam 2.40 pagi selepas menghubungi kakak iparnya, Nur Cahaya Ruslan. Ahmad Shah yang merupakan anak sulung bekerja di sebuah kilang dan telah menetap di Korea Selatan selama 7 tahun bersama isterinya. Ain menjelaskan bahawa abangnya dimaklumkan oleh seorang rakan yang meminta bantuan ketika insiden itu berlaku. Niat arwah adalah untuk membantu memulihkan keadaan. Ketika menerima panggilan tersebut, mangsa sedang tidur sebelum bergegas ke tempat kejadian bersama isterinya. Abang anak yang sangat baik dan suka membantu orang. Arwah hanya berniat mahu membantu rakan yang terperangkap dalam perselisihan itu. Arwah diserang oleh individu lain yang dipercayai di bawah pengaruh alkohol. Kasihan isterinya yang baru sahaja berkahwin dan berada bersama arwah di sana, kata adik mangsa. Berikut adalah satu rakaman video dari seorang rakyat Malaysia yang juga sama bekerja di Korea Selatan mengenai siapakah suspek yang terbabit. Roger, kes terbaru tanggal 26, kebodohan rakyat Malaysia kita. Kebodohan rakyat Malaysia kita buat bodoh lagi di Malaysia. Kes bunuh mati di Korea tanggal 26 bulan 7 2026 nih. Kronologinya begaduh, mau one by one, ujung-ujung ada bawa benda tajam. Meninggallah saudara. Ini kasih info-info, gambar saya akan letak di bawah. Tolong Roger siapa yang kenal dia ni, siapa yang terlibat dengan dia ni, tolong kamu jangan terlibat. Siapa yang bawa dia, sembunyikan dia pun sekali bersekongkol akan kena. Nama dia Sari. Cuak, mana gambar tadi tu? Gambar, nama gambar ni siapa yang kenal seluruh Korea nama ini nih. Sama geng-gengnya nih. Cepat serah diri. Judy. Siapa namanya? Namanya Judi. Kebodohan bodoh di Malaysia. Kalau mau one by one boleh one by one. Jangan melibatkan senjata. Malu, banyak efek, banyak perkara-perkara yang kena dengan rakyat-rakyat Malaysia yang cari-cari makan dengan kita di Korea ni semua.
Okey, tolong inform diam-diam kah sama ada secara terbuka kah kasih dapat orang tu. Kita kasih dapat mati, orang tu mati. Kawan sendiri. Kalau mau bergaduh jangan sampai. Polis Korea Selatan menahan seorang lelaki warga Malaysia berhubung kes tikam sehingga menyebabkan kematian seorang lelaki rakyat Malaysia dalam satu pergaduhan berkumpulan di Emsiong, wilayah Chun Chong Utara. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira 3 pagi Ahad di sebuah bangunan komersial apabila kira-kira 10 individu daripada 2 kumpulan bertentangan dipercayai berkumpul selepas bersetuju untuk berlawan antara satu sama lain. Suspek disyaki menikam seorang lelaki Malaysia berumur 20-an semasa pergaduhan berkenaan menyebabkan mangsa cedera parah. Mangsa dikerjakan ke hospital berdekatan namun disahkan meninggal dunia tidak lama kemudian, manakala seorang lagi individu yang mengalami kecederaan parah masih dirawat di hospital. Kutipan sumbangan bagi membantu urusan dan penghantaran pulang jenazah rakyat Malaysia, Allahyarham Ahmad Shah Ahmad Ros, 26 tahun, yang maut selepas ditikam dalam kejadian di Korea Selatan, kini sudah mencecah kira-kira RM80,000 walaupun baru dilancarkan semalam. Adik Allahyarham Ain Sapia Fabian, 25 tahun berkata, jumlah itu sudah melebihi anggaran kos yang sebelum ini dimaklumkan oleh pihak Kedutaan Malaysia di Korea Selatan. Katanya kedutaan sebelum ini menganggarkan kos pengurusan jenazah dan penghantaran pulang ke Malaysia sekitar RM50,000 hingga RM70,000. Bagaimanapun katanya, jumlah sebenar masih belum dimuktamadkan kerana masih menunggu pengesahan daripada pihak hospital. Ain Safia Fabian berkata demikian ketika ditemui di kediaman keluarga di Bandar Tasik Puteri Rawang pada 27 Julai. Jadi, apakah pendapat anda tentang perkara ini? Pertama, adakah rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara tanpa permit mengharumkan nama negara? Atau memburukan nama negara? Kedua, adakah perbuatan rakyat Malaysia yang bergaduh sesama sendiri di luar negara mengharumkan nama negara? Atau memburukan nama negara? Sila komen. Terima kasih. Wassalam.